ala Rasulillah. Obat. Pertama, terima kasih kepada Cik Pengerusi, pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama Islam Perlis. Seterusnya, para asatizah, guru-guru kelas Fardu Ain Al-Quran dan Fardu Ain Kafa, dan seterusnya hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini. Saya tidak akan mengambil masa yang lama kerana saya faham tuan-tuan sebahagiannya ada komitmen untuk bertugas pada petang ini. Jadi saya akan cuba untuk mengisi slot yang ada ini dalam tempoh masa yang sangat terhad. InsyaAllah saya akan cuba habiskan sebelum pukul 12 lah. Kerana saya tahu tuan-tuan akan balik mengajar di sekolah selepas daripada Zuhur. Pertama, saya diminta untuk mengisi ruang berhubung dengan tajuk penglipur lara ataupun tukang cerita, atau dalam istilahnya dia sebut qusas. Tapi sebelum saya nak pergi kepada topik ataupun tajuk yang saya diberikan tugas untuk bercakap itu, saya mungkin nak mengambil sedikit masa dalam perkenalan awal ini tentang tajuk, tentang cerita secara umumnya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz sekalian, Al-Quran apabila kita baca, kita akan dapati antara uslub gaya Al-Quran itu ditampilkan ialah isi kandungannya tidak lari daripada cerita. Al-Quran itu ada topik-topik yang sangat mukjizat. Dia menyentuh tentang kisah atau kita sebut sebagai cerita. Maksud saya, untuk kita menafikan atau kita menolak bahawa unsur penceritaan ini sebagai satu medium menyampaikan mesej, adalah tak boleh kita nafikan cerita itu ada peranannya. Kalau cerita tak ada peranannya, tak mungkin Al-Quran menyentuh, atau Al-Quran itu kandungannya berkaitan dengan cerita. Sebab itu tuan-tuan, cerita ni penting. Dan cerita ini apabila kita sampaikan dengan gaya yang benar, dengan intonasi yang betul, dia akan memberi kesan yang besar kepada orang yang dengar. Terutama sekali sahabat-sahabat saya yang mengajar. Dan kanak-kanak memang tak boleh, murid-murid di sekolah memang tak boleh dinafikan bahawa teknik yang terbaik untuk menarik perhatian mereka ketika kita mengajar ialah melalui cerita. Saya juga ada anak yang bersekolah dan dia juga balik. Antara benda yang dia akan kongsi, apa yang ustazah dia, ustaz dia, cikgu dia cerita. Antara benda yang dia akan cerita balik adalah cerita. Dia kata ustazah dia ada cerita. Cuma kadang-kadang bila ustazah dia cerita, kita dengar dan mungkin ada benda kita boleh cross check balik. Tak apalah. Itu yang saya nak kongsi dengan ustazah-ustazah sekalian. Cuma apabila kita duduk di depan, sini saya nak kongsi lah, pasal semua ni duduk depan, tak ada orang duduk belakang. Ni lebih kepada sesi perkongsian lah. Saya bukanlah nak mengajak sangat, tapi lebih pada sesi perkongsian. Apabila kita duduk di hadapan, kita sebagai guru, penceramah, motivator, whatever lah, speaker, sebagai orang yang bercakap,
kita menanggung beban yang begitu besar untuk menarik perhatian manusia, sama ada pelajar kita, audien kita, masyarakat kita, untuk memberi perhatian terhadap apa yang kita cakap. Saya berani kata, di atas pengalaman saya yang tak lama bercakap ini, suatu kegagalan yang besar apabila seorang penceramah itu, dia bercakap dalam keadaan orang tak boleh beri perhatian. Saya berani kata itu adalah kegagalan awak. Seorang guru bila dia masuk mengajar, tak kiralah apa subjek sekalipun, tapi kalau pelajar tak boleh memberi perhatian, dia kena mengaku bahawa kegagalan itu ada pada diri dia. Dia tak boleh kata mereka tak mau dengar. Dia tak boleh kata mereka ni tak boleh, mereka ni tak faham, mereka ni memang benar, mereka ni memang tak boleh pakai. Orang lain mengajar, ada guru lain yang mengajar, kenapa dia boleh beri perhatian? Sebab itu saya suka nak mengajak sahabat-sahabat sekalian bahawa ini bukan satu kerja yang mudah. Sebab itu saya tak nafikan orang yang bila dia ceramah, dia kena selit lawak jenaka, dia kena selit dengan cerita, kerana dia ada maksud di sebalik tindak tanduk dia tu. Ini saya nak cerita tentang penyampaian dulu, sebab dia ada kaitan dengan cerita tu. Termasuk juga orang-orang yang berceramah di masjid. Bila dia pergi ceramah di masjid, audien dia pelbagai. Dan tentu tuan-tuan dan puan-puan juga setuju dengan saya bahawa audien hadirin kita di masjid adalah daripada pelbagai pihak, lapisan dan juga gaya cerita lah. Jadi bila tuan-tuan pergi mengajak, baca kitab, bawa tajuk, tak ada cerita, pakai tak laku lah. Sebab tu saya nak bagi tahu, kita tak tolak unsur penceritaan itu. Kita tak tolak gaya penceritaan itu. Kerana Nabi SAW apabila baginda bercakap dengan sahabat, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, kita mesti bersetuju bahawa salah satu teknik penyampaian Nabi ialah melalui penceritaan. Betul atau tidak? Nabi kan cerita. Nabi kata, man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu. Betul itu kita tengok dalam hadis-hadis Nabi ada bab tentang cerita-cerita nabawi. Ada ulama-ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang kontennya berbentuk qisas. Antara yang terkenal, yang mutaakhirin, yang saya juga kempen, guru-guru ni, ustaz-ustaz ni kalau nak baca bagus, boleh kongsi. Kerana cerita-cerita ini telah disaring. Yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia ada tulis tentang hadis-hadis nabawi yang berbentuk kisah, tetapi daripada hadis-hadis yang sahih. Tak salah. Saya nak bangkitnya apa? Peringkat awal ni saya nak tekankan, saya nak tegaskan bahawa unsur cerita, unsur bercerita, menyampaikan penyampaian, pengajaran, ceramah dan sebagainya dalam konten kita cerita tu tak salah. Kerana itu uslub Quran dan itu uslub hadis. Nak kata tak boleh cerita langsung, tak boleh selit cerita, straight to the point, mesti sebut qala Allah, qala Rasulullah, saya rasa mungkin kenyataan itu tidak tepat. Sebab tu saya pun akan kongsi cerita-cerita agak dengan tuan-tuan dan perempuan pada hari ini. Baik. Dalam apa-apa benda pun tuan-tuan dan perempuan, termasuk tuan-tuan yang bertanggungjawab mengajar agama ni, bukan kata pengajaran agama ya, antara benda yang kita sepakat apa dia? Satu perkara yang menarik manusia, antara benda yang tarik perhatian manusia, yang tarik minat manusia, apa dia? Macam mana kita mempersembahkan sesuatu benda itu.
Macam mana kita present benda tu. Sebab itu kadang-kadang saya tak salahkan sebahagian orang yang apa dia? Walaupun benda yang dia cakap tu benda yang merepek, tapi dia present tu menarik sehingga orang suka. Bukan soal ceramah ya. Hatta dalam bab makanan contohnya. Kadang-kadang makanan tu tak sedap. Tapi dia present makanan tu. Dia letak hiasan sikit. Dia buat dekor sikit. Kita yang mungkin tak rasa nak makan, bila tengok dia present dengan cara yang cantik, dia buat dekor yang menarik, dia letak colourful, kita pun rasa nak beli. Tu makanan. Apa dia point dia? Macam mana kita present kita punya konten itu. Kalau tuan-tuan masuk mengajak tajuk yang pertama, bab yang pertama, bab bersuci. Adapun air itu terbahagi kepada 3. Air mutlak, air musta'mal, air mutanajis. Saya ingat bukan kata darjah 1 saja lena, 61 pun lena. Sebab itu kadang-kadang penceramah ni, atau sebahagian saya kritik secara umum, sebahagian khatib ni dia syok sendiri. Jemaah dah lena satu masjid dah, hang duk baca khutbah lagi, patut hang berhentilah. Aqulu ma sami'tu mastaghfirullahal azim li wa lakum barakallahu li wa lakum. Pendek ni pakat lena dah, siapa nak dengar mayanglah. Tapi kita kadang-kadang tak ada feel tu. Sebab itu Nabi bila dia berkhutbah ada intonasinya, ada gayanya. Saya nak kata apa? Saya nak kata pentingnya kita present konten kita itu supaya orang menarik. Fakta satu bab. Memang disiplin kita tak akan lari daripada fakta. Kita tak akan lari daripada kebenaran. Dari sudut sumber kita tak akan compromise benda ni. Kita tak akan tolak ansur. Kita tak akan oleh kerana nak bagi sedap, nak bagi syok, kita pergi ambil pilah cerita-cerita mana pun, sekejap lagi saya akan pergi bab tu. Tapi saya nak bagi tahunya fakta yang benar. Tetapi kalau awak present dengan cara yang tak menarik, dia tidak akan memberi kesan. Sebab itu penting. Sebab itu kita pergi mengajak tuan-tuan perempuan, minta maaf lah saya cakap, termasuk guru-guru agama yang pergi mengajak di masjid-masjid, tolong beri perhatian. Kita bila pergi melangkah ke sekolah, masuk kelas pukul 3 sampai pukul 5, yang pergi mengajak pukul 7 sampai pukul 8, tolonglah. Ini bukan semata-mata untuk kita nak memenuhi tuntutan klaim cukup bulan 10 kali, boleh sign kita pi tak tuang kelas tak penting. Faham tak faham, sampai tak sampai, dapat tak dapat benda tu, itu bukan tanggungjawab saya. Ini benda berat. Kita pi pukul 3 melengah-melengah masuk mengajak, apa mereka faham tak faham kita pun tak tahu. Yang penting apa? Yang penting sekali lagi kita boleh balik seminggu 3 kali atau 4 kali cukup. Yang ustaz-ustaz mengajak boleh sisi borang 10 kali cukup. Apa yang dia sampai preparation apa, yang mereka faham apa semua, adakah mereka memberi perhatian kepada apa yang dia ajar? Itu dia tak pernah fikir. Saya rasa ini satu benda yang sangat bahaya. Pasal itu kita kena muhasabah. Kena tanya anak-anak murid kita. Ustazah Hajak faham tak? Dapat tak Ustazah Hajak apa? Reti tak? Seronok tak? Kena tanya. Sebab budak-budak dia tak bohong. Kalau orang tua dia bohong. Macam mana saya ceramah tadi? Oh bagus Ustaz, bagus. Takkan dia nak kata tak bagus. Tapi budak-budak dia tak faham Ustazah, tak reti apa Ustazah. Tak tahu apa. Saya tanya. Baik. Okey. So dapat So saya nak bagi semangat. Bukan apa, nak bagi semangat pada sahabat-sahabat sekalian. Supaya bila kita membawa kebenaran ni, kita juga ada tanggungjawab supaya bila orang dengar kebenaran, orang tertarik dengan kebenaran. Orang rasa kebenaran itu ringan, mudah, seronok. Itu tanggungjawab kita.
Benda yang kita nak jual ni apa? Agama. Cuba tuan-tuan tengok orang-orang yang jadi apa? Salesman, sales girl. Tuan-tuan semua ni termasuk saya, kita adalah penjual, tapi penjual yang beretika lah. Maksudnya saya nak abang penjual yang tak ada etika tu. Apa dia yang kita nak jual? Tuan-tuan tengok orang yang berniaga. Dia akan convince. Dia akan pengaruhi orang yang dengar tu supaya beli barang dia tu. Kan? Sebab kalau tak beli, dia rugi. Tapi pasal apa orang agama tak ada semangat tu? Pasal apa bila tuan-tuan mengajar orang tak faham dia pergi? Cuba kalaulah tuan-tuan kita buat sistem bayaran berdasarkan berapa orang yang faham. Saya ingat kita tuan-tuan tak dan nak pergi Giant. Duk fikir macam mana nak pergi. Dia tak semestinya menarik itu jekah tak ketahuan halau daripada awal sampai habis. Tak. Gila satu babnya. Kan? Jurit sebanyak. Dan tak semestinya nak bagi orang menarik itu kena mencarut. Kan? Tak. Ini apa yang kita boleh faham. Pasal kita tajuk kita apa? Cerita. Boleh? Okey, baik. Masalahnya, sahabat-sahabat sekalian, apabila cerita ataupun apa pengajaran ni dalam sejarah umat Islam, dia jadikan konten tu tak penting. Tak penting ni maksud apa? Kita tadi, tuan-tuan kena beza. Kita apa? Konten itu asas utamanya isi. Kemudian kita akan present isi tu bagi orang minat dan orang syok. Dan kita tak akan kompromi. Yang tak betul, tak betul. Yang merepek. Yang menyelisih akal. Yang palsu, riwayat Israeliat. Yang tu kita tak akan ambil. Tapi bila kita nak present, kita akan present elok-elok lah. Yang sahih pun kalau kita cerita elok-elok orang dengar. Tapi masalah dalam sejarah umat Islam, hatta sampai hari ini, problem yang paling besar apa dia? Apabila sebahagian orang, dia tak ambil kira dari sudut kesahihan cerita. Yang penting apa dia? Yang penting ada modal nak bercakap. Yang ni pun masalah. Yang tadi dah habis dah satu bab. Yang wujud yang kita nak bincang ni, problem yang kita nak bincang ni apa dia? Dalam sejarah orang Islam, kelompok yang dikenali al-wa'as wal-qusas. Wa'as ni tukang pemberi nasihat. Wa'is. Qusas ni tukang cerita. Penceramah dan sebagainya lah ni. Mereka kering dari sudut apa? Modal. Modal ni maksud apa? Dari sudut sumber yang benar, dari sudut riwayat yang sahih, mereka tak ada. Sebab itu kita dengar pepatah yang kata apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa? Orang yang tak ada apa, macam mana dia nak bagi? So, bila kita baca sejarah kemunculan al-wa'as wal-qusas, tukang-tukang cerita ni, mereka ni sebahagiannya memang setiap hari ceramah. Pagi, petang, siang, malam ceramah. Jadi bila ceramah ni, dulu punya konsep, bila ramai dapat duit. Sekarang pun samalah. Kalau kita ceramah ramai, kita selebriti, lainlah bayarannya. Betul tak? Ini kita kena setuju. Macam yang disebut oleh Sahibus Samahah tadi, agama jadi dagangan. Ini pengalaman saya. Bila kita terkenal, kita famous, masuk TV dan sebagainya. Saya tanya sahabat yang masuk TV, adalah 2-3 orang. Sahabat saya yang masuk TV. Bayar mahal ke masuk TV ni? Nampak macam glamour je.
Dia kata masuk TV ni tak mahal bayar. Tuan-tuan ada teringin nak masuk TV ni, saya bagi tahu lah, tak mahal. Tapi penting tak kita masuk TV ni? Penting tuan-tuan. Saya pun kalau ada tawaran kita masuk. Pasal apa penting? Sebab, ini rahsia tapi dah live tak biar kan. Masuk TV bayar tak mahal. Tapi bila tuan-tuan masuk TV, apa dia? Glamour. Orang kenal. Bila orang kenal, TV ni batu loncatan. Jadi bila tuan-tuan masuk TV, terkenal. Bila terkenal, dari selebriti, famous, semua orang tengok, boleh demand. Kalau macam kita lah, saya tuan-tuan, masjid panggil, dia boleh ustaz mai? Saya ni boleh pi tapi kena bayar 3,000. Takkan nak bayar 3,000 tak payah. Orang lain belungguk lagi. Tapi kalau kita ada nama, orang bayar. Sebab itu tuan-tuan, Bu'as wal Qusas pada zaman-zaman dahulu sama. Dia punya modus operandi dia sama. Dia nak create satu benda yang menarik, cerita yang menarik, modal yang menarik, yang bila orang dengar, orang syok, lepas tu dia boleh dapat duit. Itu daripada dulu. Daripada dulu. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, cerita-cerita pelik ni memang sangat disukai oleh geng-geng penglipu lara ni. Pasal dia boleh tarik audien. Dapat? Sebab itu kata Imam Ahmad bin Hanbal kata, tidak ada manusia yang paling banyak berbohong melainkan geng penglipu lara. Pasal apa dia kena bohong? Nak buat modal. Tadi tuan-tuan dengar, saya bersama sebut Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa dengar tak cerita? Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke satu, saya ingat barangkali saya tak payah cerita lah, tuan-tuan semua tahu kan, semua saya intro sikit. Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka pergi ke satu masjid. Masa tu ada satu orang tukang cerita. Duk cerita lah. Dia kata, aku mendengar hadis ni daripada Yahya bin Ma'in, aku mendengar hadis ni daripada Ahmad bin Hanbal. Dia tak tahu kata Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal ada dalam majlis tu. Biasalah tuan-tuan. Tuan-tuan kenal lah pasal Facebook, Instagram. Kan? Kalau saya ingat ada page Yahya bin Ma'in. Mungkin follower ramai kan. Orang boleh tahu. Tapi dulu tak ada page Yahya bin Ma'in. Tak ada page Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang tak tahu. Orang tak tahu kata Yahya bin Ma'in yang mana satu. Cuma nama tu orang dengar. Dululah. Jadi dalam cerita tu, Yahya bin Ma'in tengok Imam Ahmad. Dia kata, hang habang ke kat kawan ni? Hadis tu. Pasal aku tak pernah dengar. Imam Ahmad bin Hanbal pula dia tengok kat Yahya bin Ma'in. Aku duk ingat hang yang cerita kat dia. Sebab dia sebut nama dia pada ni. Betul tak? Cerita ni takkan tuan-tuan tak pernah dengar. Dan demikianlah kesudahannya. Saya tak perlu habiskan kerana saya ingat tuan-tuan semua tahu. Tapi nak habangnya, macam mana kawan tu jual nama Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal. Sampailah mereka pergi kat kawan tu dan akhirnya kawan tu kantui. Tapi kantui tukang cerita. Nama kata tukang cerita. Dia kantui lagu mana pun dia boleh kilah. Kan bila Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in tanya, siapa abang hang? Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in. Dia kata yang ni Ahmad bin Hanbal. Yang tepi aku ni Yahya bin Ma'in. Tapi kami tak nak cerita kat hang. Kami tak nak jumpa hang dan kami tak pernah habaq kat siapa-siapa hadis yang hang baca ni. Tapi hang kata ambil pada kami. Kita mau kalau lagu tu tuan-tuan kantui. Jual nama orang tetap kawan tuan badan yang kita jual tu mai kat kita kata aku tak kata lagu hang kata ni. Siapa dia? Ambil mana ni? Kita kata masa tu kita tak tahu. Balik saya ingat. Minta maaf balik.
Tapi yang kata tukang cerita, yang pandai kilah, yang bersilat lidah ni, dia kilah boleh kat dia. Dia kata apa? Dia kata, lama dah aku dengar Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal ni bodoh. Lama dah aku dengar kata mereka ni bodoh. Hari ni aku betul-betul aku jumpa betul-betul mereka bodoh. Dia tetap tak bodoh. Pasal apa tuan? Dia kata kami Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal kami tak pernah dengar. Pasal apa hang kata kami yang ceritakan? Dia kata aku duk dengar kata hampa dua bodoh. Memang hampa dua bodoh betul. Sebelum ni aku duk dengar. Pasal apa dia kata mereka dua tu bodoh? Dia kata apa? Awak hampa ingat Yahya bin Ma'in ni hang seorang saja kah? Ahmad bin Hanbal ni hang seorang saja kah? Belungguk lagi Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin Hanbal. Kalau hang tak cerita, Ahmad bin Hanbal lain yang cerita. Tuan-tuan, kalau kita dengar macam ni punya kelentong, tak ada orang lain yang artinya pandai tak dia faham? Dia kata, hang betul Ahmad bin Hanbal. Tapi yang cerita ni bukan Ahmad bin Hanbal hang, tapi Ahmad bin Hanbal yang kedua. Jadi tuan-tuan boleh pegang kat bawah ni. Kalau orang pegang kata, dengar kata hang kata kat aku, memang aku sebut nama macam nama hang, tapi aku maksudkan orang lain. So hadirin mukminin, beware dengan yang dikatakan tukang cerita. Baik. Kemudian saya nak quote satu lagi kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni tuan-tuan bisa dengar, Abul Farsh. Ibnul Jauzi ni, kalau tuan-tuan baca kisah dia ada banyak kitab lah. Talbisu Iblis, Al-Mawdu'at oleh Ibnul Jauzi. Dia ni, hebat Ibnul Jauzi ni, dia juga adalah tukang cerita. Tu saya kata tadi, di awal tadi kita tak boleh tolak langsung tukang cerita ni. Atau kita tak boleh nafikan peranan tukang cerita ni. Ibnul Jauzi Al-Imam, dia seorang tukang cerita. Syekh. Dia kalau cerita, dia kalau ceramah tuan-tuan, ratusan ribu orang mai. Ibnul Jauzi. Imam, alim. Dia kata apa? Ni tukang cerita kata. Dalam kalangan penglipur lara ini, ada yang menyampaikan hadis-hadis palsu, lalu mereka meriwayatkannya tanpa menyedari dia dusta, sedangkan manusia telah terjerumus ke dalamnya. Ramai di kalangan manusia yang tidak alim dalam ilmu hadis menulis banyak kitab-kitab peringatan, tafsir yang dipenuhi dengan hadis-hadis yang palsu. Dia kata ramai orang penglipur lara ni riwayat cerita-cerita palsu ni. Nombor satu, kerana apa? Kerana mereka tidak ada ilmu tentang ilmu hadis. Jadi yang ni bila tak ada ilmu hadis ni, dia main buah apa? Dia main buah apa? Yang ni tuan-tuan kena ingat. Bila tak ada ilmu hadis, dia akan main dua benda. Satu, apa yang ada dalam kitab semua dia sapu. Bisa dengar tuan? Dia kata saya cerita ni benda dalam kitab. Saya ada cerita ni benda dalam kitab. Lagi teruk tuan-tuan, ada orang dia riwayat cerita, lepas tu kita kata cerita ni palsu. Dia kata ada dalam kitab. Kitab mana? Al-Mawdu'at. Sampai kitab apa pun tak erti. Memang betul hang ambil dalam kitab. Kitab apa? Kitab menghimpunkan hadis palsu. Tak apalah janji kitab. Pasal tu tuan-tuan, saya nak abang. Masyarakat ni tuan-tuan pergi ke masjid, tuan-tuan bawa buku gila-gila pun, dia kata tuan-tuan baca kitab. Tuan-tuan bawa buku Ultraman pun, buku Ultraman tak tahulah tuan-tuan silap kitab kan. Masuk dalam kereta, terlupa bawa kitab, pergi mengajak masjid ke sekolah ke apa, sambak buku anak-anak Ultraman. Tuan-tuan pun buka. Di bawah ni, dia bukan tahu apa. Dia kata malam ni hebat ustaz kita mengajar, kitab tebal. Akai buku anak-anak dia beli Ultraman tu. Saya nak habaq masyarakat pada penceramah ni, mereka sangat percaya, sangat thiqah. Saya mintalah para penceramah ni janganlah khianat kepada kepercayaan yang masyarakat bagi. Depa nak suruh depa tapih, depa tak mampu nak tapih. Budak-budak sekolah tak mampu nak tapih. Sat lagi pukul 3, sat lagi kalau ustaz pergi cerita apa, semua depa percaya. Depa tak boleh nak tapih. Tak bolehlah ustazah pula kata, ni hampa.
Darjah 3, darjah 4 ni dengar ustazah nak kata, ustazah nak cerita yang ni, hampa balik picit. Hampa tanggungjawab nak cek, hampa jangan duk terima saja apa yang ustazah cakap. Darjah 3 pakai baju hok yang depan pun pi belakang nak suruh dia cek. Ustazah tu sebelum pi ceramah cek lah dulu nak cerita. Sampai lah ni ada lagi ustazah duk cerita Alqamah. Masya Allah. Alqamah bin Qais derhaka dekat mak, tak boleh mengucap, duk boh lagi dalam ceramah. Satu pendustaan, satu penghinaan kepada Nabi dan sahabat. Punya teruk sahabat mengajak anak murid apa sampai derhaka. Sebab tuan-tuan kena faham, bila kita kritik sahabat, bila kita hentam sahabat, bila kita tohmah sahabat, secara tak langsungnya kita sedang tuju boh tu pada guru sahabat. Siapa dia guru sahabat? Nabi. Tu bahaya. Sampai lah ada lagi cerita Sa'labah tak bayar zakat, cerita Alqamah, cerita Umar tanam anak. Cerita-cerita ni masih lagi duk bawa. Dia kata ada dalam silibus, ada dalam buku teks. Kita yang membawa tanggungjawab ni, kita cek lah. Kalau kita baca sepintas lalu Alqamah ni, sahabat Nabi, takkanlah sahabat Nabi nak derhaka sampai tak boleh mengucap. Lepas tu Nabi, bolehkah Nabi? Bolehkah Nabi? Tuan-tuan, orang yang tak ahli sunnah pun saya ingat dia tak terima. Bolehkah dalam akidah Nabi nak pergi bakar orang? Kan dalam cerita tu Nabi kata apa? Nabi kata kalau hang tak ampunkan anak hang, aku bakar. Bolehkah Nabi nak bakar orang? Tapi pasal apa masa kita cerita ke anak-anak murid kita, kita cerita juga? Pasal apa? Pasal kita pun tak ada lah nak jual bolu lagi, nak buat agak-agak itik lagi, nak pergi duk cek cerita lagi. Oh, ini berat lah. Saya bukan kata kat ustazah-ustazah ni, saya kata kat penceramah-penceramah ni. Lah sekali, bila orang hentam, akal ni, akal. Satu penceramah boleh kata, pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam 900 kilo. Masya Allah. Masa hang baca tu, hang sedang tak perkataan tu. Lepas tu pertahan pula. Ni tengok dalam kitab. Depa baca Arab tak faham. Depa baca Arab kau kanan, kau kiri, kiri kau kanan. Ada dalam kitab. Lah kali orang yang faham Arab cek. Orang bukan takat faham Arab. Buku tu dalam bahasa Turki. Asalnya Turki. Orang yang faham Turki pun cek, dia kata, bukan, silap. Sengak. Lah kali apa dia? Lah kali apa? Tak apa ni bukan akidah. Kita nak pergi duk cerita 900 kilo. Siapa nak boleh angkat 900 kilo? Tahu 900 kilo, tuan-tuan pergi angkat sat lagi. Kalau tak ada kerja apa, lambat lagi nak pergi ke apa, pergi angkat kereta Purutana Sagar tu, tengok. Saya pergi Thailand dengan tuanku, memang ada jual ketum dengan ganja. Memang ada jual ketum dengan ganja. Kalau orang Thailand ceramah macam tu, saya tak pelik pasal mungkin sebelum dia ceramah tu dia langgah ketum tu. Tapi kalau di Malaysia main ceramah lagu tu, hang langgah apa? Saya bukan marah. Yang ni dia panggil gaya persembahan. To attract people. Sebab tu saya kata benda ni, pasal tu Ibnul Jauzi sebut, Ahmad bin Hanbal sebut. Dia kata ramai ni pasal apa? Pasal nak bagi orang syok. Kita pun boleh ceramah bagi orang syok. Tapi disiplin. Itu antara apa yang saya nak sebut. Baik. Kemudian tuan-tuan, dia kata apa lagi? Ibnul Jauzi sambung. Saya kata apa? Ibnul Jauzi sambung. Dia kata, golongan ini, bila dia cerita, dia akan menambah. Ni Ibnu Jauzi kata ni, dia akan menambah perkara yang tidak berlaku pada zaman Nabi. Dan cerita-cerita yang disebut oleh para tukang cerita ini tidak diriwayatkan oleh al-a'immah mutaqaddimin, daripada kalangan ulama-ulama dulu. Tak ada. Daripada kalangan sahabat tak ada. Dia tokok tambah pasal itu. Tuan-tuan bisa dengar nama Syu'bah. Syu'bah bin apa? Hajjaj kan? Syu'bah ni dia macam tiang seri dalam hadis.
Tiang Sri dalam hadis Syu'bah. Dia kata apa? Dia kata tukang cerita, geng pengelipur lara ni, aku tak suka baca hadis kat dia. Syu'bah kata aku tak suka baca hadis kat dia. Pasal apa? Sat lagi hadis tu sejengkal, depa nanti goreng jadi sejengkal boleh jadi sedepa. Syu'bah kata. Pasal tu kadang-kadang kita kata nak goreng sikit-sikit boleh ha. Ni goreng sampai hangit. Baik. As-Suyuti sebut. Tadi saya bersama sebut Jalaluddin As-Suyuti. Kata Al-Imam As-Suyuti, dia kata apa? Dia kata, yang ni juga kadang-kadang digunakan, peluru yang digunakan oleh tukang-tukang cerita penceramah ni, dia kata apa? Yang ni Masya Allah tuan-tuan, saya pun tak tahu, letih kita kadang-kadang kita pergi macam pedak lah lagi senang. Dia boleh kata apa ni? Pendokong tu pergi tambah ke atas. Tuan-tuan, saya pun ada pengikut, ustaz-ustaz pun ada penyokong. Kadang-kadang kita yang merak, kembang, kepak, megah ni, pasal geng hot duk bawah ni, duk kipas ni. Bila kita bagi tahu hadis tu palsu, tahu depa jawab apa? As-Suyuti dah sebut benda ni lama dah. Saya dah jawab dulu. Sebelum kita baca hak Suyuti kata, kita baca hak dia kata dulu. Dia kata apa? Dia kata, apalah salahnya hadis palsu? Yang pentingnya maksud dia baik. Habis jam. Kita kata cerita Al-Qamah tu tak betul. Al-Qamah tu tak benar. Palsu. Riwayat itu bohong. Rawinya bermasalah. Dia kata apa? Awak duk kalut cerita tu sahih ke palsu? Berapa ramai orang yang dengar cerita Al-Qamah? Insaf. Berapa ramai anak-anak yang dengar cerita Al-Qamah takut nak neraka. Biar pilah palsu pun. Janji pengajaran tu. Betul tak? Betul tak kan? Kita nak jawab apa? Sedangkan kita mengaji kaedah-kaedah dalam agama, niat tidak menghalalkan cara. Lepas tu mereka buh pula ke atas. Lagi jam. Dia kata apa? Yang Nabi tak bagi tu berbohong buruk. Maknanya kalau kita bohong tu benda buruk, tak boleh. Tapi kalau kita bohong tu benda baik untuk Nabi, tak apa pula. Wih, macam mana tu? Makna kalau kita bohong tu manfaat lah, tak apa. Kalau benda tu tak elok, hadis palsu tu buruk, baru tak boleh. Pendek kata tuan-tuan, Al-Imam Suyuti sebut. Tengok dia kata apa? Dia kata golongan qusas, tukang-tukang cerita ini, pada asal kemunculan mereka berniat baik untuk menyampaikan kisah dan mau'izah. Nampak? As-Suyuti kata, awalnya mereka ceramah tu tujuan mereka baik untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Nak menarik manusia, nak motivate manusia, nak mengajak manusia. Itu tujuan asal dia. Baik, bagus. Kan? Tetapi majoriti mereka menjadi golongan dajjal yang berbohong atas nama agama. Akhirnya mereka berbohong atas nama agama. Pasal itu kita nak sebut al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tak boleh tubarrir. Tak boleh nak menghalalkan cara. Dulu sebagian penceramah, bukan saya ingat bukan ustaz, sebagian penceramah, dia nak bagi orang takut. Dia buat apa? Dia kata ni tuan-tuan tengok gambar slide. Kejadian berlaku. Dia dahaka pada ayah dia. Dia dah jadikan pari. Kita pun, astagfirullah. Tu bohong. Kalau jadi betul ikan pari, tuan-tuan. Orang jadi ikan pari. Kita tak nafikan Tuhan boleh buat lebih pada tu. Sebab tu kita selalu ulang benda yang sama. Abu Lahab mati jadi apa? Godzilla? Yang lawan-lawan Nabi, Fir'aun, jadi apa? Hampa tengok Fir'aun mati jadi apa? Sekarang kita boleh tengok Fir'aun.
Kita boleh tengok Firaun dalam bentuk asal kan, mumia, mami tu, Firaun itu. Dia jadi apa? Dia bukan takat lawan Pok, dia lawan Tuhan. Tapi penceramah ni akan kata apa? Kami bohong ni untuk tujuan yang baik. Itu antara benda yang disebut oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian tuan-tuan, kesimpulan yang saya nak buat. Okey. Kepada masyarakat awam yang tengok kuliah kita, live kita. Kepada masyarakat awam. Anda bertanggungjawab. Ini nasihat saya kepada kita dan semua yang ada dalam hal ni. Kalau kita nak sebut, banyak lagi contoh yang kita nak sebut. Yang ada. Cerita-cerita. Baru ni kita habis bulan Muharram. Bubuk Ashura. Masih ada lagi yang duk kait. Dan Alhamdulillah dah ramai dah orang dah jawab. Yang bubuk Ashura ni tak ada kaitan dengan Nabi Nuh. Dan kita pun tengok dah tak ada lah ustazah-ustazah nak duk petua bubuk Ashura ni ada kaitan dengan Nabi Nuh. Tak ada. Tak ada. Ulama-ulama hadis cari dalam mana-mana kitab hadis. Termasuk yang palsu pun tak jumpa bubuk suara ni. Sebab itu saya selalu kata, orang yang nak buat bubuk suara ni, yang dia kata Nabi Nuh punya, yang kata klaim Nabi Nuh, kita nak tanya, oleh kerana bubuk suara ni telah berlaku khilaf di kalangan masyarakat. Bubuk suara utara, dia tak sama dengan bubuk suara Kelantan. Betul atau tidak? Siapa yang biasa pergi Kelantan, kalau dia makan sura. Saya pun pernah kucing di Kelantan. Pelik. Sangat bid'ah. Bau daging. Rempah. Berempah. Apa ni? Kerana dia telah menyelisih mazhab kita. Mazhab kita manis. Jadi sekarang ni bubuk suara ada dua mazhab. Satu mazhab Kelantan, satu lagi mazhab Perlis. Kita nak tanya yang duk kait dengan Nabi Nuh ni. Yang kata bubuk suara ni Nabi Nuh yang buat. Oleh kerana Nabi Nuh terdampar, tak ada apa. Nabi Nuh pun kata, kutiplah apa-apa. Dia kata ada dalam kitab. Tuan-tuan, memang ada dalam kitab. Memang ada dalam kitab. Kita jangan hatibul lail. Tuan-tuan jangan jadi jenis orang yang hatib, tukang kayu. Al-lail malam. Tukang kayu yang kutip pada waktu malam. Dia sambang apa saja, kayu ke, tongkoi apa ke, pasal kelam dia tak nampak, semua dia sapu. Yang ni geng tukang sapu. Dia buka-buka, yang ni bagus ni. Buka-buka, yang ni bagus ni. Kita nak tanya apa? Lah ni, bubuk suara okey lah Nabi Nuh punya. Bubuk suara mana satu yang Nuh punya? Bubuk suara Perlis ke? Maka siapa yang orang Perlis kena habaq sanad dia sampai pada Nabi Nuh. Sebenarnya tuan-tuan, benda makan ni, apa saja yang halal, tuan-tuan makanlah. Pasal tu dia kata, boleh ke kucing? Benda makan ni tak ada masalah. Kucing makan lah. Cuma kait dengan Nabi Nuh tu, satu benda yang berat. Baik. Maka kepada masyarakat awam, termasuk kita lah, hendaklah kita bertanggungjawab untuk bertanya dan memeriksa setiap apa yang kita dengar dan apa yang kita dapat. Ini tanggungjawab orang awam. Dia kena tanya. Pasal itu kita tengok dalam hadis, dalam Quran pun banyak kempen suruh tanya. Dan saya tahu tuan-tuan yang mengajar anak-anak murid ni memang kena tanya bertalu-talu. Dan tuan-tuan kena bersedia untuk jawab. Kadang-kadang dia tanya pelik. Soalan-soalan berkaitan dengan agama ni jangan main-main. Dan budak-budak tanya, tuan-tuan jangan tanya pula. Tuan-tuan jangan bunuh sifat dia bertanya. Tanya apa? Dia tanya. Dia akan tanya. Dan kita kena bersedia untuk jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh mereka yang memegang tanggungjawab sebagai penceramah, pengkuliah, asatizah, ilmuwan, duat, pencetus ummah dan sebagainya lah, imam muda, imam tua, semua sahaja yang tampil ke hadapan, yang duduk di hadapan, mengajar masyarakat,
hendaklah bersiap sedia, meneliti dan memeriksa, mengkaji dan bertanggungjawab di atas apa yang mereka sampaikan. Ini kerja kita. Kena buat homework. Ini dia syok balun. Lepas tu orang kritik, orang tanya, dia kata apa? Ambo nakal je. Faham tak? Kau nak saya translate? Saya ni cerita ya. Mana boleh? Orang yang bila dia nakal, dia nukil, dia sampaikan, dia bertanggungjawab untuk bawa sandaran. Dia bertanggungjawab. Macam tuan-tuan pergi mengajar. Bila budak tanya, tuan-tuan kena jawab. Saya pergi masjid, mari kuliah. Tuan-tuan tanya, saya kena jawab. Cerita ni mari mana? Dia kata ada dalam kitab. Kitab mana? Sahih ke tak? Apa yang tanya banyak Oleh kita yang bawa cerita tu bertanggung. Sebab itu ulama-ulama dulu sangat kritikal masa dia. Sebab mereka kena study. Mereka kena kaji. Mereka kena check sebelum mereka pergi bercakap. Tapi kalau jenis game main bercakap ikut suka ni, tak ada masalah. Berat tuan-tuan, susah. Pasal itu kita kena satu nasihat saya untuk diri saya dan tuan-tuan semua, sahabat-sahabat sekalian, kita upgrade dan top up lah ilmu kita. Sebab tu saya nak cadang tuan-tuan yang ustazah-ustazah ni, ustaz-ustaz ni. Saya nak cadang pada tuan-tuan, saya tak ada saham lah. Tapi untuk tuan-tuan yang biasalah berhadapan dengan anak murid, kena cerita sirah. Kena cek balik sirah-sirah yang tentang kelahiran Nabi SAW. Nabi lahir berkhatan, Nabi lahir disambut oleh Asiyah wa Maryam. Itu semua kita kena tengok balik. Betul tak betul ketika Nabi lahir runtuh Kisra. Dia kata lama dah orang duk cerita, cek-cek apa, cerita bukan nak naik gaji pun. Long duk tahu tu 800 tu, kalau cek-cek dapat 1,500 lain lah. Ini tanggungjawab agama. Kita nak kena spend duit, nak kena beli buku. Pasal apa? Pasal kita nak top up. Kita nak ada something untuk bagi ke orang. Kalau kita pun berkira, berapa ni buku ni? 27. Tak apa. Pakai duk ada-ada. Pakai duk ada-ada tu yang duk bohong. So saya nak kempen pada tuan-tuan yang pengajar-pengajar semua ni ada satu buku yang bagus. Tuan-tuan boleh beli. Di peringkat ustazah-ustazah ni, semua ustaz-ustaz ni semua saya ingat boleh hadam lah, boleh faham. Boleh ni. Buku ni ditulis oleh Ustaz Zul Khairi Muhammad Nur, senior saya. Dia tulis buku ni. Dia ada bawa beberapa cerita yang saya rasa cerita ni walaupun dia kata tak sahih di meja penceramah, tapi kadang-kadang di meja ustazah, di meja ustaz, di meja guru kafar, di meja tadika Islam, semua pun ada lah cerita ni. So kita kena baca. Kalau gamak kita tak setuju, kita jawab balik. Itu pertama. Yang kedua, saya nak kempen juga, banyak lagi buku, tapi yang saya jumpa, yang saya rasa menarik, pasal cerita-cerita yang dia bawa tu common cerita. Yang ni tuan-tuan boleh beli juga. Yang ni bagus sebab dia berkaitan dengan sirah. Yang ni ditulis oleh Dr. Basri, salah seorang ahli jawatankuasa fatwa. Dia bawa ada 72 kisah daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Muhammad, sebelum kelahiran, selepas kelahiran. Cerita-cerita yang popular, yang masyhur, tetapi bermasalah dari sudut kesahihan. Ada lagi 3-4 cerita, 3-4 buku yang dia himpun. Dia bukan soal siapa tulis. Dia bukan soal cerita apa tu. Dia soal ketulinan fakta. Maka sebab itu, para ulama menasihatkan kita untuk yang bertanggungjawab mengajar ni, dia kena semak. Dan yang terakhir, kepada para penuntut, pendokong anak murid, dan juga segala-galanya lah, apabila ustaz anda salah, ustazah anda salah, tok guru anda salah, tak perlulah anda bangkit membela. Belalah sunnah. Tak payah duk bela lah. Dia salah satu ya,
Baik dia betul 9. Awak duk tengok hak 1 tu. Kita tak perlu nak justify. Kita tak perlu nak halalkan. Dia salah. Kadang-kadang dia nak tarik. Anak murid kata, tak payah Tok Guru. Mereka ni bukan kira. Tak tarik dah. Ni hak yang ekor-ekor belakang ni. Sepatutnya anak murid kena apa? Kalau Tok Guru tu salah, kena kata salah. Lah kali dia kata apa? Hampa tu tak faham, tak sampai maqam. Tak sampai maqam apa nak kata salah Nabi Adam main gunung jerai. Nabi Adam main gunung jerai ni. Kita duk dengar Nabi Adam sampai di India, sampai di Gunung Arafah, di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Tuan-tuan, bukan kita kritik almarhum Datuk Dr. Aziz Hanafi, alim. Dia kritik juga. Dia sebut ada video dah. Bukan masalah peribadi. Masalah sebut Nabi Adam main gunung cerai. Ui. Maka ramai orang pergi gunung cerai. Kalau saya nak kata Nabi Adam lepas pergi gunung cerai, tahu tak pergi mana? Oleh kerana gunung cerai tu dekat main dengan belah Perlis, lepas dia pergi gunung cerai, dia telah pergi singgah di Wang Kelian tang viewpoint tu. Tuan-tuan nak kata apa? Dia kata, ustaz boleh mana? Ada dalam kitab. Amba nukir daripada Tok Guru amba. Dia habang. Tok Guru dia habang kata Nabi Adam pergi Wang Kelian nak tengok kapek awan kapek. Lepas dia balik tu, dia balik ke Songla. Kita dengar kartun. Betul saya kata tuan-tuan, masyarakat, orang awam berhenti ta'assub. Berhenti menganggap semua yang keluar daripada mulut penceramah itu mesti benar. Ini adalah dark age, zaman gelap. Sebab itu kita suka dan kita kempen. Anak murid tanya, orang awam tanya, orang cek, kita suka. Orang yang tak suka orang tanya ni kerana kadang-kadang dia tahu benda yang dia cakap tu tak betul. Sebab itu hadirin mukminin, apabila kita sandar, tuan-tuan, last kesimpulan yang saya nak bawa, eloklah saya nak habis ni. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan? Kalau tuan-tuan cerita, tuan-tuan sandarkan cerita tu pada tok tuan-tuan, tak ada masalah. Satu orang ustazah kata, sebenarnya ustazah nak cerita ni macam ni. Siapa cerita kat ustazah? Tok ustazah. Tak apa. Nah. Siapa cerita kat ustazah? Siapa cerita kat ustaz ni? Yang cerita kat ustaz ni pok melaka ustaz. Tak apa. Dia tak jadi agama. Bila kita sandar pada Nabi. Dan kita pula tuan-tuan, saya nak nasihat ni, saya tak tahulah tuan-tuan setuju dengan saya, tak setuju, tapi saya nak buat kesimpulan ni. Tuan-tuan, saya tahu ada sebahagian sokong mufti, dan sebahagian mungkin dah berbeza dengan mufti. Mungkin kadang-kadang ada benda tuan-tuan setuju dengan saya. Mungkin tuan-tuan kenal siapa saya. Mungkin ada benda tak setuju dengan saya. Mungkin kita tahu semua itu berbeza pendapat biasa. Kan? Bukan tuan-tuan kenal saya sehari dua. Saya pun tak kenal tuan-tuan. Aku kalau tak sabit guru kafir, aku tak main lah ni. Tapi saya nak kempen. Bukan untuk saya. Kita orang yang ada ilmu. Kita semua yang ada di sini tuan-tuan ada tanggungjawab. Marilah. Kalau masyarakat yang ribuan follower, dia kata ni, cuba bagi ruang yang sama. Kita pun boleh cakap. Bagi ruang kita bercakap. Ni nak cakap, tak bagi. Cuba bagi ruang kita bercakap. Cuma saya nak kata, tuan-tuan jangan tengok pada orang. Setengah orang dia tak mau dengar pasal kawan yang bercakap tu lain. Abdullah bin Salam. Dia tokoh besar Yahudi. Kita kadang-kadang perangai kita nak, bukan saya kata Yahudi, tapi mirip. Ada kesamaan perangai tu dengan Yahudi. Kita siapa buat salah? Siapa yang cakap benda tak betul? Tak betul. Fakta. Kita tak akan pertahannya. Itu sikap kita. Abdullah bin Salam. Bila dia jumpa Nabi tanya orang Yahudi ni macam mana? Orang Yahudi ni teruk. Kan?
Nabi panggil Yahudi. Nabi tanya, Abdullah bin Salam ni pada pandangan hampa macam mana? Ni yang kata pengikut yang merosakkan tadi ni. Dia berkata dia adalah orang saleh, anak orang saleh, cucu orang saleh, keturunan orang saleh, orang yang bagus. Dia tokoh kami. Nabi kata Abdullah bin Salam, dia masuk Islam. Nabi kata Abdullah bin Salam ni masuk Islam. Nabi kata, apa dia berkata? Dia berkata dia orang yang paling buruk, anak orang yang paling buruk, cucu pada orang yang paling buruk, keturunan yang paling buruk. Dalam masa yang sama, terus mereka tukar pendirian mereka. Kenapa? Berbeza pihak. Kita orang yang cerdik ni, kita tak payah duduk dengar lah orang tu label kawan ni, orang tu label kawan tu, Denny geng kawan tu, Denny geng kawan ni. Nilai konten yang dia cakap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, insya-Allah. Allah Ta'ala berkat kita. Saya bukan jual buku ni, tuan-tuan kata dia pun berniaga. Dah. Saya tak berniaga. Tapi saya jumpa benda-benda yang menarik. Saya tak kata buku ni maksum. An-Nawawi rahimahullah yang meninggal pada tahun 676, dia ada sebut, dia kata apa? Dia kata kitab yang paling sahih selepas Quran ni adalah as-sahih al-kitab ba'da al-Quran, Sahih Bukhari lah kan. Tapi kita tiap-tiap kitab ni, saya bagi tahu tuan-tuan, tiap-tiap kitab ni mesti ada kelemahan. Pasal apa? Karena kata para ulama kita, Allah Ta'ala dia buat bagi semua manusia ni ada ditulis kitab mesti ada kelemahan, ada kesilapan, supaya kesempurnaan itu hanya pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita boleh berlapang dada macam tu, tuan-tuan baca buku ni, pelik, cek buku ni, baca buku ni, buat perbandingan, maka insya-Allah kita akan mendapat kita jadi ulul albab, alladzina yastami'una alqaul. Dia dengar semua. Last sekali dia akan buat decide apa yang terbaik. Okey, saya rasa saya dah janji nak habis sebelum pukul 12. Jadi saya tak boleh mungkir janji dengan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tak mengundi saya. Jadi untuk saya janji ditepati, saya sudahi pembentangan saya dan saya mohon maaf sekiranya ada perkara yang saya terkasar, tersilap fakta, tergurih perasaan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.